bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari kiamat nanti, seorang itu akan lari daripada saudaranya, daripada ibu dan juga ayahnya, daripada teman dan juga daripada istrinya, daripada suaminya. Segala jenis perhubungan yang ada di dunia, persahabatan, baik itu al-bunuwah, sebagai anak atau sebagai orang tua, sebagai kerabat, sebagai pasangan suami istri, nanti di hari kiamat semua orang akan lari daripada yang lain. Risau, takut, runsing. Keadaan begitu dahsyat. Allah pada ketika itu murka. Faham tak? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing di hari kiamat nanti sibuk dengan dirinya sendiri. Faham tak? Kullu imri'in bima kasaba rahin. Masing-masing atas apa yang dia perbuat olehnya, dia akan menjadi terbelenggu dengan perbuatannya. Kalau baik, baiklah balasannya. Kalau buruk, buruklah balasannya. Waliyadzubillah. Ya salam. Di hari kiamat nanti, di mana orang tak ada ingat satu dengan yang lain, Nabi bersabda, orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Sehingga orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi nanti berasa aman di dalam keadaan orang runsing dan takut. Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi akan berasa selesa di saat orang pada waktu itu gelisah dan risau. Ini keutamaan bersolawat kepada Nabi. Faham tak? Orang semua akan cari peluang untuk dekat dengan baginda Rasulullah. Baik daripada para anbiya, daripada ulul azmi. Di dalam hadis dinyatakan bahwasanya satu hari ada malaikat datang dan menanyakan kepada Rasulullah SAW. Katanya, engkau ada 3 doa yang pasti akan dikabulkan. Mintalah kepada Allah. Maka Nabi berdoa. Faqila li mal ula. Malaikat bertanya kepada Rasulullah, apakah doa pertama yang kamu minta kepada Allah? Katanya, Allahumma ufir li ummati. Ya Allah, ampunkan dosa umatku. Waqila li wa mal thaniyah. Malaikat bertanya sekali lagi, apa doa kamu yang kedua kamu minta? Katanya, Allahumma ufir li ummati. Ya Allah, ampunkan dosa umatku. Ya Allah. Coba perhatikan. Dan ya Allahumma ufir li ummati. Ya Allah, ampunkan dosa umatku. Yang merujuk kepada umatnya sepanjang zaman. Hatta yang tidak wujud pada ketika itu, yang ada di zaman Nabi adalah daripada Ahlul Bait dan juga daripada para sahabat. Tapi umat Nabi bukan hanya Ahlul Bait dan sahabat. Umat Nabi adalah semua manusia yang diutus oleh Allah kepada mereka. Nabi Muhammad SAW termasuk kita yang hidup di zaman ini 14 abad setelah Rasulullah, termasuk daripada umat Nabi. Dan generasi yang akan datang, yang akan dilahirkan juga termasuk daripada umat Nabi. Umatnya yang dirunsingkan, umatnya yang dirisaukan oleh Nabi SAW. Allahumma firli ummati. Ya Allah, ampunkan dosa umatku. Ya Allah, kalau ada peluang bagi aku, doa aku engkau kabulkan, aku minta kepada engkau, ya Allah, ampunkan dosa umatku. Allah, macam mana sayangnya Nabi ini terhadap umatnya. Hatta yang belum wujud pun sudah didoakan terlebih dahulu. Umatnya yang belum lahir pun sudah didoakan terlebih dahulu. Ya Allah.
difikirkan oleh Nabi tentang umatnya. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan di hari kiamat nanti ketika setiap umat didatangkan dengan saksi-saksinya, dan aku datangkan engkau wahai Rasulullah Muhammad untuk menjadi saksi. Jadi saksi kepada semua umat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tak cukup doa peluang pertama minta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa umatku. Apa peluang kedua yang doa? Ya Allah ampunkan dosa umatku. 2 kali minta, ada 3 peluang doa. Dua-dua diambil peluang oleh Nabi agar supaya umatnya diampunkan. Allahumma ghfir li ummati. Faham tak? Kalau demikian perhatiannya Nabi kepada umat, kepada kita ni ya. Sejauh mana kita ini memberi perhatian kepada Nabi SAW. La ilaha illallah. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata. Engkau tidak akan mampu membalas jasa baik nabimu wahai anak muda, walaupun kamu berjalan terbalik. Yakni kalau berjalan kepala di bawah pun juga masih belum cukup untuk nak membalas jasa baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdala ma jaza nabiyan an ummati. Nah. Kemudian wa ma salithah, dan apa doa yang ketiga? Katanya apa permintaan Nabi yang ketiga? Katanya fakhtabatu salithah, aku simpan yang ketiga. Kalau untuk apa disimpan? Syafa'atan li ummati, untuk aku beri syafaat kepada umatku. Ya Allah, di dunia belum lahir pun didoakan oleh Nabi. Di akhirat diberi oleh Nabi SAW perhatian untuk diberi syafaat. Ya Allah, di dunia diperhatikan, di barzakh diperhatikan, di akhirat diperhatikan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Macam mana dengan kita sebagai umat Nabi SAW? Adakah kita perhatian kepada Nabi? Macam mana kita nak perhatian kepada Nabi? Adakah perhatian kepada Nabi hanya salawat saja? Ya, salawat penting sebagaimana dalam hadis tadi. Tapi perhatian kepada Nabi ini syariatnya disanjung, sunnahnya disokong, diamalkan, berada dalam saf hadapan dalam praktis sunnah-sunnah Nabi SAW. Enggan untuk mengabaikan sunnah karena malas, karena teman, ataupun karena game dan seumpamanya. Faham tu? Adabnya disanjung, syariatnya disanjung. Syafa'atan li ummati, aku simpan yang ketiga adalah sebagai syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat. Fi yawmin yaludhu bi fihi an-nas, di hari di mana orang semua mendekatkan dan berlindung datang kepada aku nanti, hatta Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga Nabi Ibrahim pun juga. Famada tuntid as-salawatu ala sayyidina Muhammad. Kalau begitu, tahukah kamu apa fadilah, faidah daripada salawat kepada Nabi Muhammad? Kalau tadi sudah dijelaskan kan? Dengan melihat bagaimana keagungan salawat kepada Nabi tadi, yaitu orang yang banyak bersalawat kepada Nabi akan dekat dengan Nabi, diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu akhfah al-fakhr al-amjad, bersalawat kepada Nabi itu akan menganugerahkan satu kebanggaan yang tinggi, wal maqam al-a'la, maqam yang tinggi, wasya'n al-awhad, wa taqtadi qurban nabiyyin. Fadilah bersalawat kepada Nabi itu dekat dengan Nabi SAW, dekat dengan para anbiya, wal qurba min sayyidihim fi yaumiddin, wa hal fawqa dhalika min majdin aw syarafin aw ma'alin biha sahibuha yatasharraf. Ada ke yang lebih baik, lebih mulia bagi seorang nanti di hari kiamat, lebih daripada orang yang dekat dengan
baginda Rasulullah, dekat dengan para anbiya. Faham tu? La ilaha illallah. Orang yang mungkin berada di dunia sekarang ini berkawan, di dunia pun sebagai best friend, di dunia pun kemana-mana melancong bersama, pergi bersama, segala-galanya bersama, bisnis bersama. Oh, best friend di dunia. Di akhirat nanti kalau hubungan di dunia tidak didasari dengan iman dan taqwa, tidak didasari dengan adab Nabi, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang bersahabat di dunia ini nanti di akhirat akan bermusuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Faham dong? Tapi yang dekat dengan baginda Rasulullah di dunia dengan bersalawat, dekat dengan baginda Rasulullah nanti di akhirat. Oh. Naam. Wa ma fi salawatina alaihi illa tadhakkur annahu al-muqaddam wal mu'azzam. Kita kalau bersalawat kepada Nabi, isi kandungan salawat kepada Nabi itu meyakini kalau Nabi itu adalah yang dimuliakan dan diagungkan. Wal makhsus minar rahman bil fadl al-atam, dan beliau mendapat keistimewaan dengan kelebihan yang sempurna dari Allah. فإنه قد صلى هو عليه فما تساوي صلاتنا. Karena sesungguhnya Allah pun bersalawat kepada Nabi. Ya Allah, Allah bersalawat kepada Nabi. Mana boleh dibandingkan salawatnya Allah kepada Nabi dengan salawatnya kita kepada Nabi? Faham dong? Oleh sebab itu, kenapa digalakkan kita di dalam kegiatan keseharian kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Bahkan pada hari-hari dan masa-masa tertentu kita digalakkan bersalawat kepada Nabi. Aktsiru alayya min as-salah fi lailatul gharra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam gharra dan hari yang azhar, yakni malam Jumat dan hari Jumat. Maknanya bersalawat kepada Nabi setiap hari. Hanya malam Jumat dan hari Jumat lebih lagi banyak bersalawat kepada Nabi. Oleh sebab itu diadakan majlis maulid. Majlis sirah Nabi. Nak dinamakan majlis salawat ke, nak dinamakan majlis cinta Rasul ke, nak dinamakan majlis bacaan sirah Nabi ke, nak dinamakan majlis maulid ke, tak kisah. Tak dinamakan majlis apapun, tak kisah. Yang penting bersalawat kepada Nabi malam Jumat dan juga hari Jumat lebih daripada hari-hari yang biasa. Nabi yang suruh. Nabi bikin maulid ke? Nabi buat acara cinta Rasul ke? Nabi ada buat majlis bacaan sirah Nabi ke? Dengan kita memahami apa itu majlis maulid, apa itu majlis cinta Rasul, kita boleh tahu jawabannya Nabi buat atau Nabi tak buat. Apa yang ada dalam majlis maulid? Baca salawat. Nabi suruh kita salawat? Of course, Allah bersalawat kepada Nabi. Dalam majlis maulid itu salawatnya banyak atau sikit? Banyak. Nabi suruh kita bersalawat banyak. Dalam acara maulid Nabi atau malam cinta Rasul itu ada dibaca sirah Nabi atau tidak? Dibaca sirah Nabi? Adakah Nabi suruh kita baca sirah Nabi? Ya, Nabi suruh. Alimu awladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu 3 perkara. Di antaranya cinta Nabi kamu. Belajar sirah itu tujuannya adalah untuk mencintai, mengenali kepada Nabi SAW. Dalam acara cinta Rasul itu ada ceramah ke? Ada? Ada baca kitab ke? Kadang-kadang ada. Nabi suruh kita baca kitab. Ya, Nabi suruh kita belajar. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib bagi orang Islam. Jadi kalau kita tengok majlis maulid ke, majlis cinta Rasul ke, majlis salawat ke, majlis sirah Nabi ke, majlis umum ke, majlis ceramah perdana ke,
yang di situ ada bacaan salawat kepada Nabi, ada tazkirah, maka semua itu adalah bahagian daripada yang diajar dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faham dong? Kalau ada majlis di dalamnya ada perkara yang mungkar, maka tak boleh kita hadir dan meraihkan majlis tersebut. Majlis khatam Quran, apa isinya? Menari, laki dengan perempuan. Boleh ke majlis khatam Quran? Bukan dilihat daripada namanya. Kalau majlis khatam Quran ada perkara-perkara yang mungkar, campur laki dengan perempuan, ada arak di situ, ada hal-hal yang diharamkan, hatta majlis itu majlis namanya majlis khatam Quran, tak boleh. Bukankah khatam Quran digalakkan? Khatam Qurannya digalakkan, yang tak boleh yang mungkar. Sama juga dengan nama-nama majlis maulid ke, majlis salawat ke, yang dilihat kontennya, isinya apa. Faham dong? Yang diajarkan oleh guru-guru kita dalam mengadakan majlis maulid adalah bersalawat kepada Nabi, mendengarkan qasidah memuji Nabi, mendengarkan tazkirah, bersilaturahim sesama jemaah yang hadir dalam satu majlis. Walihada majlis-majlis yang diadakan baik itu di Madrasah Razi, di Madrasah Tazkiyah, wala di masjid-masjid yang lain diadakan, niatkan untuk hadir. Saya nak banyak bersalawat kepada Nabi. Ini malam Jumat, malam yang Nabi suruh saya banyak bersalawat kepada Nabi. Faham tu? Jangan tengok itu kan bacaannya itu saja. Jangan tengok itunya. Kita bersalawat kepada Nabi, bentuk ayat surahnya kalau diulang-ulang terus, kan tetap itu satu ibadah. Dan itu bahagian daripada orang kalau merasa malas hadir majlis, adalah dia itu terkena virus gangguan daripada syaitan. Faham dong? Jadi time majlis maulid hari Jumat ke petang hari Jumat bersalawat 80 kali, pada petang hari Jumat ambil semangat hadir untuk mendapatkan keberkatan. Faham dong? La ilaha illallah. Tak ada lagi apa yang dibawa oleh seseorang daripada atas muka bumi ini bila berjumpa dengan Allah kecuali amalnya. طيب فما يكون من صلواتنا إلا أن يزداد يقيننا وإيماننا بتعظيم الحق وتعظيم من اصطفاه وعظمه. Arti kita bersalawat kepada Nabi ini adalah tujuannya untuk bertambah kita punya keyakinan, untuk bertambah kita punya iman, di dalam memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu kenal pasti tentang Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita tahu tentang Nabi tak sebanding dengan hakikat apa kelebihan yang Allah beri kepada Nabi SAW. Terlalu agung baginda Rasulullah. Jadi ketika bersalawat kepada Nabi ini insan diagungkan oleh Allah, maka saya kena agungkan juga. Walaupun pengagungan kita kepada Nabi ini tak sama dengan pengagungannya Allah kepada Nabi. Ini super istimewa Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فنال رحمات كثيرات فالأوائد علينا عائدات والفوائد إلينا راجعات وهو الغني عنا وعن صلواتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تقرير معنى الصلاة عليه التي خصه الله بها دون البرية تقرير نيله للدرجة العلية من الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود له تأثير في قلب الذي يقرر فيه ذلك بإقامة حقائق التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير للعلي الكبير. Kalau salawatnya Allah ini segala-galanya, maka salawat kita ini adalah tanda iman kita kepada Nabi, sayang kita kepada Nabi,
mengagungkan kita kepada Nabi SAW untuk mendapatkan pulangan dari Allah dengan kita bersalawat kepada insan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kelebihan yang Allah beri kepada Nabi SAW dan darjat yang Allah beri kepada Nabi SAW, maqam mahmud yang Allah beri kepada Nabi SAW, kedudukan dan kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah akan memberi kesan kepada orang yang berselawat kepada Nabi untuk mendapatkan syafaat Nabi, untuk mendapatkan bantuan daripada Nabi, untuk mendapatkan petunjuk daripada Nabi, dengan menegakkan hakikat ketaatan yang perlu dilakukan seperti bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir kepada Tuhan yang Maha Agung. Wabidzalika yu'rafu maqamu man istafa wajtaba wa intakhaba min baini al-bariyah. Wabidzalika ja'ana fi hadithihi as-sahih idza sami'tul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Dalam hadis Nabi bersabda, kalau kamu mendengarkan suara azan, ini tiket untuk kita mendapat syafaat. Nak dapat syafaat Nabi, nak mendapatkan nama masuk dalam list mendapat syafaat Nabi, Nabi bagi tahu caranya. Apa itu? Kalau kamu mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka jawablah seperti mana dikata oleh muadzin, lalu kemudian sallu alayya. Yani selepas azan, salawat kepada Nabi. Jangan selesai la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah, salawat dulu pada Nabi, thumma sallu alayya, salawat kepada saya, barulah baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu adab di dalam mendengarkan azan. Katanya, kalau kamu mendengarkan suara muadzin, jawablah seperti mana dikata oleh muadzin, kemudian bersalawatlah kepada aku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Lalu, mintalah kepada Allah untuk aku, untuk Rasulullah, al-wasilah. Apakah itu wasilah? Sesungguhnya wasilah itu satu kedudukan di syurga yang tidak ada sesiapa yang akan meraihnya kecuali satu saja daripada hamba Allah. Dan saya berharap sayalah satu orang tu yang mendapatkan wasilah tersebut. Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk saya al-wasilah, maka wajib dia dapat syafaat aku nanti di hari kiamat. Fahimtum ya tullab? Jadi kalau dengar suara azan tu yang seronok, ya Allah, ini tiket saya untuk dapatkan syafaat Nabi. Hatta dengar suara azan lebih daripada sekali, ini peluang saya dapat syafaat Nabi. Faham tu? Peluang. Oleh sebab itu makruh seseorang bila mendengar suara azan masih bercakap-cakap. Makruh seseorang mendengarkan azan sibuk dengan benda-benda yang lain, dengan game-nya ke, dengan handphone-nya ke. Kalau orang mengajar mendengar suara azan, berhenti, jawab dulu azan. Kalau orang sedang sibuk dengan sesuatu yang boleh mengganggu fokus kepada azan, berhenti terlebih dahulu. Azan hanya berapa menit sahaja. Itu tiket kamu untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Faham dong? Setiap dengar suara azan, ini peluang saya mendapatkan syafaat Nabi. Faham dong? وفي رواية فإنه لا يسألها لمؤمن في الدنيا
illa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an aw syahidan. Dalam riwayat yang lain, tidak ada seseorang mukmin yang meminta kepada Allah untuk saya al-wasilah, melainkan saya akan menjadi untuk baginya saksi atau pemberi syafaat baginya nanti di hari kiamat. Wa in sa'alta al-wasilata aw lam tas'alha fahiya lahu. Kalau kamu minta kepada Allah untuk Nabi supaya Nabi diberi wasilah, atau kamu tidak minta, tetap wasilah itu Allah akan beri kepada Nabi. Huwa sahibuha. Dialah yang memang diberikan peruntukan oleh Allah untuk mendapatkan wasilah. Walakin 'inda su'alika iyyaha ta'lam 'azamatal ladzi ja'ala al-wasilah. Permintaan kita kepada Allah agar supaya Nabi diberi wasilah tu bukan bermakna kita bantu Nabi dapat wasilah, tidak begitu. Wasilah tu memang sudah diperuntukkan oleh Allah untuk Nabi. Lalu kalau begitu, untuk apa kita berdoa kepada Allah? Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Nabi Muhammad wal wasilah. Untuk apa kita minta? Supaya kita tahu ini Nabi super istimewa, sehingga Allah suruh kita minta kepada Nabi, minta kepada Allah untuk agar supaya Nabi diberi al-wasilah. Supaya kita tahu keagungan Nabi ini. Adapun wasilah itu memang pun diperuntukkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Permintaan kita kepada Allah agar Nabi diberi wasilah, yaitu agar supaya kita ini termasuk orang yang layak diberi syafaat. Yani Nabi memberitahukan, kau nak dapat syafaat, minta kepada Allah untuk aku wasilah. Kalaupun semua orang tak minta, tetap wasilah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma dia tak dapat syafaat orang kalau tak minta. Untuk Nabi SAW. Ayamdum walladhi ja'ala sahibaha abdahu Muhammadan wa bidzalika taqrubu min rahmatillah. La ilaha illallah. Masya Allah. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian rawahah pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Jangan kita tak lama lagi akan khatam. Kita sudah berada di bahagian penghujung. Misalkan la ilaha illallah. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. InsyaAllah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyuburkan dalam hati dan jiwa kita kecintaan kepada baginda Rasulullah, dan hati dan lidah ini sentiasa basah dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kepada kita keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiada yang agung di dalam hati kita lebih daripada baginda Rasulullah. Tiada yang mulia bagi kita selain daripada Rasulullah. Agung dalam hati dan jiwa kita, namanya agung dalam hati dan jiwa kita, akhlaknya agung dan mulia dalam hati dan jiwa kita, petunjuknya, ajarannya, adabnya, sehingga kita sentiasa terbimbing dengan adab-adab dan akhlak yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pelajar-pelajar Madrasah Tazkiyah, Madrasah Ar-Razi kecintaan yang dalam kepada Nabi, semangat tauladan meneladani yang tinggi kepada Nabi, sehingga bersama selalu dengan Nabi dalam setiap keadaan, dalam jaga, dalam tidur, dalam bergerak, dalam makan, dalam minum, dalam segala-galanya, dalam berpakaian, dalam bersiwak, dalam solat, dalam berwudu. Ingat kepada Nabi SAW dengan bersama dengan beliau, dengan tunjuk ajarnya, dengan adabnya, dengan sunnahnya, ya arhamar rahimin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi SAW untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, dan untuk mendapatkan jawaban daripada Rasulullah, untuk mendapatkan kedudukan yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ala hadini kul sal syamil akhir dunia wal akhirah.
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أولي الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم مساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في طلاب في المدرسة التزكية ومدرسة الرازي، بارك لهم بركة تامة، وبارك في المدرسين وأصحاب الخدمة والقائمين على المدرسة، بارك لهم لنا ولهم بركة واسعة تامة كاملة شاملة يا أرحم الراحمين، بركة تعم دنيانا وديننا وأخرانا يا أرحم الراحمين، بركة تشملنا في بركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا ربه يا غوث يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون، قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلايق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير، ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله
عليه الرب القدير.